Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan sambung lagi berkaitan dengan formula empirik. Okey, hari itu cikgu dah ajar macam mana kita nak tentukan formula empirik apabila unsur-unsur tersebut telah diberi jisim ataupun diberi peratusan. Okey, guna kaedah jadual yang cikgu ajar kan. Okay, hari ini kita tengok pula bentuk soalan yang lain. Kita masih lagi dalam tajuk penghitungan. Okey, melibatkan formula empirik. Okey, perhitungan melibatkan formula empirik. Cikgu bagi satu contoh. Okey, contoh dia adalah, tengok soalan dia. Okey, 0.09 gram. Okey, unsur T bergabung dengan 0.08 gram. Okey, unsur Q membentuk sebatian dengan formula empirik T2 Q3. Okay, T2 Q3. Okay, soalan dia, apakah jisim atom relatif unsur T? Okey, diberi di sini. Okey, JAR bagi Q ialah 16. Okey, kita tengok soalan ni. Kalau sebelum ni, okey, dia suruh kita cari formula empirik daripada jisim bahan yang diberi ataupun jisim unsur-unsur yang diberi. Kemudian setelah diberi JR, kita cari bilangan mol. Ikut jadual tu unsur, kemudian bawah di jisim, bilangan mol teringkas dan nisbah bilangan mol. Okey, masalahnya sekarang di sini formula empirik telah diberi. Dia tak suruh awak cari formula empirik telah diberi. Kemudian jisim diberi. Jisim unsur T dengan unsur Q dah diberi. Masalahnya sekarang JAR dibagi satu je, JR bagi Q. Manakala JR bagi T, dia tak beri. Jadi maksudnya dia suruh awak cari JR bagi unsur T. Jadi macam mana kita nak cari? Okay, jadi hari ini kita akan banyak bermain dengan kaedah matematik lah ya. Kaedah matematik. Okay, cara dia sama juga. Kita bina juga satu jadual. Okay, ingat lagi jadual cikgu ajar bermula dengan unsur. Jadi unsur di sini kita tahulah daripada soalan. Sebab ni tengok daripada JR tak boleh sebab dia bagi satu-satu je JR Q, manakala T dia tak bagi. Jadi daripada formula empirik tu kita tahu dah T dengan Q. Kan dekat formula empirik ni T dan Q. Jadi dua unsur yang terlibat. Jadi T dengan Q. Letak saja T dengan Q di situ. Kemudian bawah unsur adalah jisim. Okey, jisim unsur tersebut dalam unit gram. Kemudian masukkan dalam jadual daripada soalan T jisim dia adalah 0.09 gram. Manakala Q ialah 0.08 gram. Kemudian kita follow juga step yang seterusnya. Selepas jisim kita cari bilangan mol. Okey, daripada formula yang kita dah belajar sebelum ini, nak cari bilangan mol daripada jisim adalah jisim bahagi JAR. Jadi so sekarang ni, okey, jisim T kita dah tahu 0.09 bahagi JR. JR dia tak bagi. Jadi kita letak saja, kita wakilkan dia sebagai T. Maksudnya JR bagi T. Manakala Q, okay, jisim dah bagi 0.08 bahagi dengan JR dia dah bagi bahagi 16. Kita letak, kita biarkan dalam bentuk pecahan macam tu. Kemudian kita tengok ya. Formula empirik dia dah bagi T2 Q3. T2 Q3. Maksudnya di sini nisbah mol teringkas dia adalah T2 Q3. Okay, kemudian macam mana kita nak buat? Okay, nak cari formula, nak cari JR daripada formula empirik. Okay, kita buat guna kaedah nisbah mol. Okay, bilangan mol T kepada bilangan mol Q sama dengan nisbah mol teringkas daripada formula empirik tu. Jadi formula empirik dia T2 2 kepada 3 Q3. Okey, nampak? Kemudian kita masukkan bilangan mol T. Okey, ambil daripada jadual. So bilangan mol T tadi yang kita dah kira tadi, kita dah masukkan tadi 0.09 per T kepada bilangan mol Q
0.08/16 sama dengan 2 kepada 3. Okey, nampak T kepada Q mesti samalah. Kalau kiri T kepada Q, kanan pun T kepada Q. Jangan terbalik. Terbalik nanti awak tak dapat jawapan dia. Okey, so sekarang ni kalau awak tengok nisbah. Nisbah kalau dalam matematik bermaksud bahagi. Kan? Kita dah belajar kan? Awak dah belajar daripada matematik. Nisbah bermaksud bahagi. So sekarang ni kita tukarkan nisbah tu kepada simbol bahagi. Jadi 0.09 per T bahagi 0.08 per 16 sama dengan 2 bahagi 3. Okey. Kemudian awak dah belajar dalam matematik. Kalau bahagi 0.09 per T, kita nak tukar pada darab. Bahagi kepada darab, kita just tukar tempat. Tukar tempat dah kan. Jadi kalau kalau bahagi 16 di bawah, kalau darab kita naikkan ke atas. 16 atas 0.08 di bawah sama dengan 2. 2 bahagi 3 sama dengan 2 per 3. Okey, per tu maksudnya bahagi. Kemudian awak selesaikan macam biasa. Okey, 0.8. Okey, 0.8. Okey, darab 16. Okey, awak dah bukan 0.8 darab 16. 0.09 darab 16 sama dengan 1.44. 1.44 per 0.08 T. T sama dengan 2 per 3. Seterusnya awak darab silang. Okey, darab silang awak akan dapat 0.008. Okey, 0.08. Okey, darab 2 awak dapat 0.16 T sama dengan 1.44 darab 3. So dapat 4.32. So macam nak cari T? Okey, pindahkan 0.6 ke sebelah kanan. Jadi 4.32. Kalau sebelah kanan didarab, kalau sebelah kiri didarab, pindah ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi. Bahagi 0.16. Jadi 4.32 bahagi 0.16. So awak dapat 27. So 27 inilah JAR bagi T. Dah dapat. Okey, jelas Jadi kita banyak bermain dengan matematik. Okey, ini contoh yang pertama. Kita tengok pula seterusnya untuk contoh yang contoh. Okey, kita tengok pula soalan yang berkaitan dengan mengira peratusan unsur. Okey, mengira peratusan unsur dalam suatu sebatian. Okey, dalam suatu sebatian. Okey, mengira peratusan unsur dalam suatu sebatian. Okey, contoh diberi Okey, nak cari peratusan unsur. Okey, kita bagi contoh lah. Kita bagi satu contoh soalan. Soalan dia, kenal pasti peratusan. Okey, kenal pasti peratusan mengikut peratusan jisim mengikut komposisi bagi kuprum dalam kuprum 2 karbonat. Dalam kuprum 2 karbonat. Okey, dia beri formula bagi kuprum 2 karbonat adalah CuCO3. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, dia beri JR. Okey, sorry cikgu terlupa. Dia beri JR bagi kuprum 64, karbon 12 dan oksigen 16. Jadi macam mana kita nak kena pasti peratusan? Macam kita akan cari peratusan jisim ikut komposisi. Okay, sekarang ni awak tengok ya. Okay, formula yang diberi kuprum 2 karbonan adalah Cu
CO3. Okey, soalan suruh cari peratusan jisim mengikut peratusan jisim. Jisim mengikut komposisi bagi kuprum. Dia suruh cari kuprum saja. So di sini kuprum adalah Cu. Okey, cara dia adalah, kaedah dia adalah, macam ni kita nak cari peratusan. JAR bagi kuprum bahagi jisim molar bagi semua sekali CuCO3. JR bagi kuprum, dia nak kuprum je kan, jadi kita letak di atas, bahagi jisim molar bagi semua sekali CuCO3 darab 100%. So sekarang ni JR bagi kuprum. Kuprum dekat dalam tu ada satu kan, dalam formula ni. Dalam formula ni kita tengok, dalam formula ni kita tengok kuprum ada satu sahaja. So satu, kita nak cari JR dia satu lah. Senang satu je kan. Sekejap. Satu. Jisim molar ataupun JR ataupun senang bukan JR lah, cikgu jadikan dia jisim molar. Sekejap. Jisim molar. Jisim molar kuprum. So kuprum di situ ada satu. Dah ingat kan kita dah belajar jisim molar ataupun jisim autoritatif, jisim molekul relatif tu ataupun jisim formula relatif. Kita tengok bilangan mol dalam kesebatian tu 1 darab dengan JR dia 64. Bahagi jisim molar bagi semua sekali. So untuk semua sekali, semua tu lah. Semua sebatian tu CuCO3 termasuk kuprum sekali. Jangan awak tak ambil kira juga tentang kuprum. Atas je kuprum tapi bawah tu semua sekali termasuk kuprum. So jisim molar bagi kuprum 2 karbonat adalah 1 darab 64 tambah karbon. Karbon dia 1 kan. 1 darab 12 tambah oksigen ada 3 darab 16 darab 100%. So dapat 64 per 64 tambah 12 tambah 48 kan. Darab 100%. Jadi berapa peratus kuprum di situ? 64 per, kita tambah semua sekali. Kita tambah 64 tambah 12 tambah 48. So dapat semua jisim molar dia 124 darab 100%. Jadi berapa peratusan? 64 bahagi 124 darab 100%. So dapat jawapan dia adalah 51.61. Inilah jisim ataupun peratus kuprum mengikut jisim dalam sebatian kuprum 2 karbonat. Sekejap cikgu semak balik betul tak apa yang cikgu kira ni. 64 bahagi 124 darab 100%. Jawapan dia 51.61. Macam ni lah. Begitu juga kalau diberi sebatian yang berikutnya. Sebatian yang lain-lain pun. Sebatian peratusan yang dia nak tu, peratusan unsur dia nak tu letak di atas. Letak di atas, cari jisim molar dia per semua sekali. Per semua sekali atau jisim molar bagi satu sebatian tersebut. Yang ni cikgu kotakkan ni. Ni ikut formula ni. Kemudian darab dengan 100%. Ni kaedah dia. Darab dengan 100%. Jadi kalau ikut cara cikgu ni, insya-Allah lah awak akan dapat jawapan. Itu yang berkaitan dengan formula empirik. Pengiraan yang melibatkan formula empirik dan juga macam mana nak cari peratusan unsur dalam suatu sebatian.